Assalamualaikum. Jadi hari ni kita berada di Perodua ni untuk melihat Perodua Ativa hari 24 hari bulan Februari 2021. Bila video ni keluar ialah hari pelancaran. Kita meneruskan dengan walk around video kita Ativa ni. Kita cerita sikit tentang dia punya detail lah. Jadi harga dah confirm dah antara 61,500 hingga 72,000 lah. Ini jalan di atas jalan sebelum insurans di Semenanjung, Malaysia. Harga ni rendah sikit lah daripada hari tu. Hari tu dia orang start target 62,500 sampai 73,400. So ada pengurangan sikit lah. Jadi harga ni harga yang sah sehingga pengecualian cukai jualan kerajaan berakhir pada 30 hari bulan Jun. So kalau nak dapat harga ni pergi sekarang. Lepas pada tu dia naik sikit lah, kena tambah cukai. Okey, jom kita tengok kereta ni walk around pula. Okey, jom kita masuk ke dalam. So kita tengok dia punya door card. Design is quite neat. So ada warna macam merah kat sini. Dia ada auto untuk driver window. Kemudian the usual arrangement lah, typical arrangement. Kat bawah ni ada dua bottle punya area. Materials, this is hard. Sini pun hard tapi sini soft touch. Sini ada macam soft touch lah. So when you sit, you letak tangan you, dia lembut lah. So bila kita dah duduk kat dalam ni, dah tengok dia punya reka bentuk. Saya suka ni, ada kemasan merah sikit. Looks quite nice. Mari kita start tengok startup sequence macam mana rupa. So that's the startup sequence. The happy birthday, dia memang ada warning ataupun dia punya meter display ni bawah ni menunjukkan dia punya RPM dan situ speedometer lah. So quite an interesting design. Anyway, ni dia punya center screen dia. Center screen dia usual lah. So tu on off power. And then this is home. So the home button looks like it's a touch screen. So ada Bluetooth punya setting semua, USB, Smart Link, HDMI, kamera. Ni dia punya aircon setting. Jadi aircon setting dia berbeza dengan cara kawalan dalam race dengan Rocky yang kita pernah tengok. Race dengan Rocky pakai tombol, yang ni pakai digital display dan butang. Dia aircon dia sebenarnya manual tapi dia ada mode 1 dengan mode 2 lah. Jadi mode 1, mode 2 tu maksudnya kita boleh ada dua setting yang kita boleh preset lah. Contohnya mode 1 mungkin untuk bila kita masuk kereta tengah panas, kita tekan semua maksimum. Dia dah sejuk sikit, kita tekan mode 2 di mana aircon tu tak kuat sangat lah. Itu dia punya cara kita gunakan yang ni. Sama macam dengan Myvi punya. Dia buat. Ni dia punya bawah ni lah. Dua USB outlet, satu biasa 12 volt. Dan dia punya gear selector ni, dia ada manual selection sebelah sini. So kita boleh tarik speaker ke belakang, tolak sini manual. So then you can ada pilihkan DCT dual CVT tu boleh gunakan sebagai manual lah. So, kita tengok kemasan ni agak cantik juga. Chrome tu very quite fine. Dan ada pattern ni, suka pattern dekat sini. Dan bila kita tengok kat sini pun ada pattern. It's a nice screen. Dan kita tengok dia punya sana sebelah sana tu, it's quite nice. So bila kita duduk sini, the armrest ni quite a nice height. So okay, kita duduk pegang elok je. Dan juga kita tengok kat tengah ni ada center console. Ruang dia agak besar. Untuk telefon boleh lah, kamera kecil ke, tapi dia taklah dalam sangat. That's the lock switch lah. Masih lagi menggunakan handbrake manual lah. Siapa suka, siapa tak suka handbrake manual, tapi ini baik semua handbrake manual. Jadi dia ada seatbelt warning untuk seat belakang sampai 3 orang. So semua kita boleh tahu siapa pakai seatbelt ataupun tak pakai seatbelt. Dan kita tengok kursi, reka bentuk dia. This is memang much nicer than any Perodua sebelum ni lah. It's a very very premium feel kat depan ni. Dia ada adaptive cruise Dia set dekat sini. Ni dia punya adaptive cruise control punya ni. Dia pilih jauh dekat ni. Ni lane tracking, lane keeping. Dan ada steering is leather wrap lah. Sini dia punya apa tu dia panggil auto emergency braking switches. Ini traction control, ni auto lights. So bila ada auto lights, dia ada auto high beam juga.
Jadi dia bila kita bawa, kita boleh lebihkan ke auto, maksudnya dia akan jadi auto high beam lah. So inilah switch dia, auto high beam kan. Bila ada auto high beam tu juga dia akan gunakan the directional lighting tu lah. So dia boleh pilih suluh kat mana. Kita tengok ruang belakang pula. Tak fair kalau saya tolak sampai habis. Saya tengok saya punya setting kejap. Okay, so this is my comfortable setting. Ni kedudukan saya. Jadi saya boleh duduk, tengok kat belakang saya boleh duduk tidak. Ni kat ruang belakang. Nampak macam masih lagi ada ruang untuk saya duduk. Jadi itu dia. Saya 5 kaki. Tengok saya 5 kaki 11. Saya masih boleh duduk lagi kat belakang ni. Dan masih ada lagi ruang lah di sini. So it's a nice, fairly comfortable cabin. Ruang kat bawah kursi ni pun kita boleh masukkan kaki lah. Boleh masukkan kaki. Dan kat bawah ni ada letak macam flap ni. So ada benda bucu-bucu tajam pun dia tutup dengan das. Kaki kita tak kena lah benda yang keras. So untuk center console ni kita tengok kat bawah ni ada dua 2.1 amp punya outlet. So itu high speed charger untuk kira you punya devices lah. So kalau ada smart device, tablet kita boleh pakai. And secara keseluruhan okey. Ni di belakang ada adjustable headrest. And kita tengok kat sini juga. This is also soft touch. No, this is not soft touch. Hard touch. Kat depan saja soft touch tadi. So this is dia punya ruang simpan barang dia. Dia katanya class leading Nicely dia tak datang dengan tonneau cover, dia ada letak the soft cover, which is more convenient nak simpan lah, tapi dia tak keras lah. So dia tak letak barang kat atas ni lah. So ada kelebihan dan kekurangan lah kat situ So kita tengok bawah ni ada apa. Ada spare tire. Ada orang takut tak ada spare tire tu So tengok ada full size spare tire It's not even space saver. So kalau rasa-rasa nak jimat ruang, pergi cari space saver spare, letak kat sini lah. So ada lagi ruang tambahan kat bawah tu. So tengok dia punya seat belakang dia. Dia punya center seat belt dia ada dekat sini tau. So bila ada center seat belt dekat sini ni, maksudnya seat ni memang kira kukuh lah. Pasal dia kena tarik the load untuk the center seat belt, the shoulder belt kat sini. So must be quite strong. Nampak ni dia punya center seat belt dekat sini. So that means seat ni memang agak kukuh lah. Dan ini dia punya ISOFIX lah. ISOFIX dia okey jugalah, taklah dalam sangat. So, sebelum ni kita tengok Sampro 2 punya keras, dia punya ISOFIX ni susah sikit nak pasang nampak macam keluar sikit. Okey lah. Cuma dia tak ada center armrest Untuk kereta compact mungkin center armrest tak praktikal lah. Jadi kita tengok material kursi Material kursi ni dia orang ada kat tepi ni macam suede Depan ni perforated leather dengan ada accent merah lah, red accents. Dan red piping. Sini ada lagi red accents. Sini perforated leather lah. So perforated leather ni bagus pasal dia cepat hilangkan haba lah. Dan kat tepi ni suede semua. So that's very nice premium feel. Dan kita tengok kat sini dia punya finishing kat sini merah. So sini tempat ruang letak telefon lah. Sebelah sana pun ada juga. Dan ini dia punya ruang simpanan telefon, charging tadi. Bila kita buka gelas kompartmen, not very big, but okay lah kot, sufficient untuk kereta macam ni. Ini saya suka mereka bentuk ni lah, screen tengah ni. Saya rasa very neat design. Cuma position aircon ni, typically kita tengok dia tinggi sikit kan. Sekarang dia dekat bawah sikit, maybe like 3-4 inches lower. So the reason kenapa dia orang try letak setinggi-tinggi yang boleh selalunya untuk manage airflow ke belakang lah. So dia turun ke bawah sikit ni. There will be some compromise, but I figure it's quite a compact car. It's only 2 rows, should be quite okay lah. And kat depan ni dia ada cup holder yang keluar macam ni.
So that's quite nice. Sebelah driver pun ada juga cup holder yang jenis keluar ni. So otherwise nampak neat and clean lah. Satu lagi saya nak tengok sikit ialah quality cat lah. Jadi Perodua ni selalunya quality cat dia bagus. And overall yes, the paint quality memang elok. Tapi typical lah Perodua paint quality memang one of the best in the country. Kilang kereta kat Malaysia paint quality Perodua menang. And look at that, it's nice and smooth, no orange peel. Panel gap looks quite even depan belakang. Nanti bila kita dapat kereta kita buat measurement sikit lah. But it looks like so far the panel gap looks even. This is nice and tight. Nice and tight. Fit and finish quality is quite good. The bumper belakang pun gap kiri kanan sama. Looks even. So that's nice. So as a whole dia punya design dia is quite chunky. It's quite a chunky design. Quite upright lah. Kita tengok dia punya tingkap tepi pun is quite upright lah. So bila tingkap tu upright, tengok sini nampak it's quite upright. So bila you duduk upright tu dan dia punya ruang shoulder room ni dia open up sikit lah. And your head tak dekat sangat dengan bucu kereta tu. So that gives it that nice spacious feel tadi yang kita dapat dalam cabin. The overall design saya rasa kereta ni ikut cita rasa masing-masing lah. But I think mid tones tu, darker tones looks better. On the lighter tones tu dia mungkin not as catchy sebab tak ada the reflection play is not so obvious lah, especially kat depan. Kat tepi tu dia punya on the flank the design is quite clean and neat and simple. Dia tak ada banyak sangat scallop, so any kind of fancy detailing. The shoulder line is actually quite soft. Kalau you tengok, the shoulder line is generally there's just a small indentation here and then that's it. It's a very big curvature. So it's a very soft shoulder line. I guess that helps to bagi dia nampak lembut sikit lah. Because otherwise dia punya detailing memang quite chunky kat bawah ni semua. All this detailing semua quite chunky. So jadi the soft shoulder line tu helps to make it little bit less aggressive kot. Especially because the front is very chunky. It's a very chunky design. And accentuated further lah bila dia pakai full LED kan. All this full LED lampu tegak-tegak ni makes it even more aggressive looking lah. Overall this color hitam, bumung hitam dengan merah ni is a dual tone. Kita tengok sebelah sana pun ada pearl white tu dual tone. Ini hanya boleh didapati dalam kereta variant AV lah. Variant paling mahal sekali dapat. Dan kita tengok dia punya door handle pun katanya electrostatic. Memang dia punya opening force required tu quite low. Nice and low opening force. So that is a nice feature. I don't know. I'm not a big fan of two-tone. So ciri lampu depan yang kita tengok tadi So dia panggil adaptive beam or something yang di mana lampu tu bila dia dah high beam pun dia boleh pilih kat mana dia nak suluh. Kiri ada kereta, let's say lah kita tengah bawa dan ada kereta melintas sana kan kereta datang daripada sebelah sana. Jadi dia boleh turunkan hujung sebelah sana lampu yang sebelah sana yang menyuluh ke bahagian tepi tu supaya tak silau tapi maintain high beam on this side. Jadi teknologi ni dah lama juga ada, tetapi selalunya kita dapati dalam kereta-kereta mewah, terutamanya kereta daripada Jerman lah. Kalau daripada Jepun yang kita nampak dah ada ialah Lexus. The new Lexus semua ada lampu jenis tu lah. So ini you dapat lampu auto high beam and that adaptive beam on a car below 75,000 kira cemerlang lah. So lampu signal dia unik juga dalam kelas ni pasal dia pakai sequential lights macam tu So ini salah satu cara Perodua nak cuba bagi flare sikit lah kat design kereta dia. Yang tepi tu static lah, tapi yang depan ni lah rolling signal lah. So lampu belakang ni quite 3D juga, nice 3D, blocky tapi very blocky design. Interior nampak macam masih lagi gunakan incandescent, tapi the rest of it
Mungkin LED kot belakang ni. Ni macam light bar je. So kita dah hidupkan lampu. Kita punya light signature belakang dia lah, ni light bar ni lah. So dia punya adaptive cruise control menggunakan stereoscopic camera. Purely stereoscopic camera, dia tak guna radar lagi dah. The early ones banyak rely on radar, tapi sekarang saya nampak syarikat Jepun dah mula move away daripada radar dan hanya menggunakan kamera. Pasal sebelum ni kita nampak juga Honda mula memperkenalkan kat Honda City dia pun ada dynamic cruise control tapi hanya menggunakan kamera. So itu satu ciri yang bagus sebenarnya. Sebab apa? Radar tu mahal. Bila radar tu dekat depan kat moncong ni, bila accident, selalunya radar tu tak boleh repair lah. So insurance company selalunya tak berkenan sangat lah. Kalau awak boleh lagi claim insurance, okey. Tapi radar tu memang makan 3-4-5 ribu jugalah nak ganti kan. Sekarang ni kereta baru kita claim insurance, kereta dah lama sikit nanti macam mana. So bagus lah dia letak semua dekat atas ni. Jadi maksudnya kurang risiko lah, rosak bila pelanggaran kecil-kecil. Of course ini ialah apa orang panggil dashcam lah. Ini dia punya stereo camera nampak ini stereo camera. So stereo camera tu yang akan membantu baca jarak dan juga approach speed lah. Okay, so dia nak hambat kita keluar dah. Apa-apa itu kita punya short walkabout of the car. I think this is clearly the most premium car product saya built. Harga dia walaupun sama dengan Arus, dia jauh lebih premium lah daripada Arus. Dia smaller car but way much more features. Jadi selain daripada itu, Perodua kata mereka telah menerima 5,000 tempahan untuk Activas sejak dibuka untuk tempahan 19 Februari dan mereka akan mula menghantar kereta hari inilah 4 hari bulan Mac dan terus mensasarkan sebanyak 3,000 unit sebulan dia akan hantar lah, deliver. So dia katanya dah ada ready stock untuk lebih kurang 3,000 unit, so dia akan terus menghantar dan dia akan build up stock lagi lah supaya tak banyak waiting list tak panjang sangat. Dan ini ialah model yang paling canggih yang Perodua pernah hasilkan dan dihasilkan menggunakan melibatkan 54 pereka dan jurutera Perodua yang bekerjasama dengan Daihatsu di Jepun sejak 2018. Sudah 3 tahun dia orang bekerja untuk menghasilkan produk ni lah. Jadi dengan adanya jurutera dia orang di sana di Daihatsu sejak 2018, dia membolehkan mereka menghasilkan produk yang menggunakan local content atau pengandungan tempatan setinggi 95%. Dan kita tengok ciri-ciri penting dalam kereta ni. Yang pertama sekali ialah of course turbocharge pertama Perodua menggunakan DCVT, transmisi boleh laras berterusan, dan ia menggunakan sistem autonomi tahap 2. So kereta ni boleh bergerak dengan dynamic radar cruise control, kita tak payah kawal throttle, dan juga dia ada lane keeping punya function. So dia boleh kekal dalam lorong lah, membantu kita kekal dalam lorong, tapi selalunya benda ni kita tak lepas steering. So dia ada ciri canggih itu. Dan of course enjin baru ni 1 liter turbo 3 silinder ni boleh mencapai 18.9 km untuk setiap liter dalam ujian punya statistik lah. Dan sistem ASA juga ada meningkatkan, dulu 2.0 sekarang dah 3.0. Maksudnya ini berfungsi pada kelajuan yang lebih tinggi lah. Dia boleh mengesan kenderaan sama ada 4 roda ataupun 2 roda sampai 120 km sejam. Dia boleh auto brake, dan untuk jalan kaki sampai 60 km sejam ni selalunya dalam kawasan bandar and all that lah, kawasan rumah semua dia boleh kesan sampai 60 km sejam dan boleh membrake secara autonomous. Dan untuk 3.0 ni juga dia boleh mengesan kenderaan sampai beroda 2 sampai malam. Kalau dulu tak silap saya 2.0 mungkin malam dia tak apa nak melecam motosikal. Sekarang yang baru ni dah boleh kenal lah motosikal. Juga ada perubahan-perubahan besar ialah lampu LED biasa depan belakang tu, lampu high beam juga, automatic high beam, dan juga ada multi beam, adaptive driving beam. Skrin depan driver juga 7 inci TFT dengan untuk skrin entertainment, infotainment 9 inci kat tengah-tengah. Juga ada voice recognition. Kemudian ada ciri-ciri seperti macam saya cakap tadi, lane keep control, blind spot monitor, rear cross traffic alert, dan adaptive cruise control. Okey, harga breakdown sikit. Basic X warna metallic, warna ada silver, granite, cobalt blue, yang tu 61,600. Warna H metallic, warna biasa 66,100. Kalau nak warna khas iaitu pearl diamond,
dengan Pearl Diamond White dengan Pearl Delima Red, iaitu tambahan 500 kepada 66,600. Untuk AV ada 3 option yang basic sekali ialah glittering silver dengan granite grey yang 71,200. Kalau warna special color, Pearl Diamond White dengan Pearl Delima Red yang 71,700. Kalau nak special color two tone, tambah lagi 500 kepada 72,000. Sama 300 kepada 72,000 dan warnanya ialah Pearl Diamond White dengan Pearl Delima Red lah, cuma bumbung warna hitam. Jadi semasa pemanduan kereta ni, ramai orang akan terus bertanya tentang CVT dengan enjin baru 3 silinder turbo ni. Boleh saya cakapkanlah, semasa kita dapat peluang memandu di atas lita ni, kita memang berasa bahawa kereta ni dia punya power to weight ratio dia lebih kurang dalam 100 kuasa untuk setiap tan, menghasilkan pemanduan yang agak bertenaga. Tak rasa lemau, memang tak rasa lemau. Dan in fact saya rasa pasal enjin turbo, dia punya torque dia datang awal 85% daripada torque dah tiba lebih kurang dekat 2000 rpm. So dia punya off the line punya reaction dia agak bagus. Dan in gear juga between 40 to 60 kan, bila kita tekan minyak nak motong pun dia punya respon dia bagus, agak tangkas. Dan satu lagi yang saya nak cakap ialah tentang dia punya NVH masa kelajuan lebuh raya lah. Di kelajuan lebuh raya kita uji lebih kurang dalam 120 km sejam atas lita ujian Pro 2, dan memang berasa kereta tu senyap lah. Dan memang mereka menggunakan berbagai strategi untuk mengawal gegaran dan bunyi daripada masuk ke dalam kabin, dan nampaknya berjaya lah. Of course kalau awak nak lebih senyap lagi, boleh pilih gear up punya aftermarket, dia ada jual package dengan Pro 2, boleh beli gear up nya, ada tambah lagi sound insulation dekat bonnet apa semua, so nak bagi kereta tu lebih senyap lagi. So kat situ kalau awak nak tambah-tambahan boleh buat macam tu lah. Saya tak pasti dia punya package tu macam mana, tapi awak boleh pasang sound insulation. Kalau tidak boleh buat aftermarket lah kalau rasa nak lebih senyap. Dan juga tentang gearbox tu, tanya ada rasa macam rubber band nak CVT is CVT, tapi sebab kereta ni ringan lah, kereta ni bawah 1 tan, so dia punya rasa rubber band tu berkurangan lah, tak berasa sangat. Dan dia menggunakan DCVT Jadi DCVT ni untuk Toyota dia panggil direct drive, tapi untuk Daihatsu dan Pro dia panggil dual mode lah. Jadi yang DCVT untuk Toyota dia pakai gear betul masa rendah, masa starting daripada gear 1, tapi untuk Pro 2 dia terbalik, dia pakai gear bila dah highway speed. Pasal bila dah highway speed dia laju tu, dia orang boleh kurangkan beban atas belt ataupun atas belt tu. Belt CVT tu ini mengurangkan gegaran dan juga akan mengurangkan bunyi lah. So itu yang menyebabkan antara sebab kenapa kereta ni senyap atas highway. Sampai situ saja kita punya video hari ni. Kalau awak suka, terima kasih tengok dah sampai habis ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau suka tekan butang like, kalau bermanfaat rasanya kongsikan dengan kawan-kawan, dan tolong subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.